Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, tadhakkura wa tadhkira, an-nafa wal intifa', wal ifadata wal istifadata wal hasanata, tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada malam ini kita baca sedikit daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Sebelum kita masuk pada perbahasan yang baru, kita selesaikan satu masalah yang kita tangguhkan sebelum ni. Masalah itu ialah gambaran-gambaran di mana seorang suami ataupun seorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang wanita sedangkan wanita itu masih belum habis iddah. Sepatutnya bila seseorang lelaki nak berkahwin dengan wanita, mesti wanita itu tidak ada iddah, dah habis iddah, selesai iddah, barulah kita ataupun sesiapa saja nak kahwin dengan dia. Kalau masih dalam iddah tak boleh. Tapi ada dalam 3 gambaran yang telah kita dalam 3 gambaran, walaupun wanita itu dalam iddah, tetap lelaki boleh berkahwin dengan dia. Dia sebut ada 3 gambaran. 2 gambaran telah kita selesaikan. Ada satu gambaran yang saya baru ni start sikit. Apa gambaran yang kedua yang kita KIV baru ni? Kita baca, idza kanat amatan a'taqaha thumma arada an yatazawwajaha bi'aqdin jadid wa hiya fil 'iddah fayujawwaz. Bila mana seorang wanita yang hamba dibebaskan oleh seorang lelaki, kemudian lelaki itu nak berkahwin dengan bekas hamba dia dengan akad yang baru, boleh ataupun tidak? Hukumnya boleh sekalipun perempuan itu masih dalam iddah. Dipanggil sebagai istibra'. Jadi boleh lelaki itu berkahwin dengan hamba itu masih dalam tempoh istibra'. Tidak ada masalah. Tu apa dia istibra'? Istibra' tu ialah iddah lah. Cuma bagi pihak hamba kita panggil istibra'. Dia dibebaskan, dia kena istibra' dulu dalam satu tempoh tertentu, barulah dia boleh bersama dengan lelaki lain. Kalau wanita biasa yang merdeka kita panggil iddah. Jadi kalau disebabkan dibebaskan, seorang perempuan dibebaskan, maka dia ada iddah. Iddah tu kita panggil istibra'. Tujuannya samalah macam iddah, supaya air mani tidak bercampur dengan air mani tuan yang lama. Tuan yang baru, air mani tuan yang baru tidak bercampur dengan air mani tuan yang lama. Kalau iddah, air mani suami yang baru tidak bercampur dengan air mani suami yang lama. Tidak bercampur, maksudnya tidak menyebabkan berlaku syubhat lah selepas itu. Anak yang lahir itu benihnya adakah daripada suami lama ataupun suami baru? Anak yang lahir itu benihnya adakah daripada tuan yang lama ataupun tuan yang baru? Itu maksud dia. Kemudian kita masuk bab baru yang membincangkan tentang al-kafa'atu fin nikah. Al-kafa'atu fin nikah. Al-kafa'ah ni maksudnya sekufu. Macam mana kita nak katakan seorang wanita itu sekufu dengan seorang lelaki? Sebab kita sebut sebelum ni, ayah dan atuk ada kelayakan untuk mengahwinkan anak ataupun cucu perempuan mereka secara paksaan. Tapi dengan beberapa syarat. Ada 4 syarat. Jawazu sihhati an-nikah dan juga jawazu iqdam. Jawazu iqdam. Jadi antara syarat untuk sahnya nikah secara paksaan tu, syarat pertama disebut mesti ayah ataupun atuk mencari bakal suami untuk anak perempuan dia ataupun cucu perempuan dia itu mesti dia cari suami yang macam mana, yang sekufu. Jadi kita tidak sebut
kita duk sebut ulang kali, sekufu. Tak? Apa itu sekufu? Jadi dibincangkan dalam bab ni. Al-kafa'atu fin nikah. Ta'riful kafa'ati lughatan at-tasawi wat-ta'adul. Itu makna al-kafa'ah pada sudut bahasa. Persamaan, keseimbangan, sama rata. Itu makna al-kafa'ah pada sudut bahasa. Wastilahan, adapun pada sudut istilah ialah amrun yujibu adamuhu aran fa'tubirat khisaluha lidaf'il ari wad-darari. Pada sudut istilah, al-kafa'ah bermakna satu perkara yang menyebabkan bila mana tidak ada perkara itu satu aib. Apa dia al-kafa'ah? Al-kafa'ah ialah satu perkara yang mana bila tidak ada perkara itu menyebabkan aib. Fa'tubirat khisaluha, maka diambil iktibar oleh syarak tentang perkara-perkara tersebut. Untuk apa? Untuk menolak aib dan juga untuk menolak bencana ataupun mudarat. Itu makna apa? Makna al-kafa'ah pada sudut istilah. Pada sudut apa? Pada sudut istilah fiqh. Dhabituha, dhabit bagi al-kafa'ah apa dia? Musawatu zawji liz-zawjah fi kamal aw khissatin ma 'ada salamata min 'uyubin nikah. Dhabit, ciri-ciri untuk dikatakan perempuan itu sekufu dengan lelaki, yang bakal menjadi suaminya. Apa dia punya ciri dhabit? Musawatu zawj, persamaan suami dan isteri pada sudut pertama kamal, pada sudut kesempurnaan, au khissah, ataupun pada sudut kehinaan. Ma ada salamah, tidak termasuk ataupun terkecuali selamat daripada uyubin nikah. Itu tidak dikira sebagai tidak dikira dalam al-kafa'ah, uyubun nikah. Jadi maksud dhabit bagi al-kafa'ah fi nikah ialah persamaan, sama rata, keseimbangan ataupun sama rata lah antara suami dan isteri pada sudut kesempurnaan dan juga kekurangan. Wahia min haqqil wali wa zawjah. Al-kafa'ah itu ialah hak bagi wali dan juga isteri. Dan juga apa? Isteri. Maknanya kalau anak kita, kita ni orang yang contohlah orang yang baik, keturunan tu keturunan ulama. Anak kita tu dia bawa seorang lelaki namanya Ali. Ali ni fasik, jenis kaki arak, kaki dadah, kaki semua jenis kaki. Tu anak kita suka sangatlah ke Ali ni, mabuk cinta. Jadi dia setuju nak kahwin dengan Ali. Kita sebagai ayah ada hak untuk cancelkan, untuk tolak. Kerana apa? Kamu, wahai anakku, kamu ni keturunan ulama, ayah ni ulama. Jadi kamu tak sesuai kahwin dengan apa? Kahwin dengan Ali yang fasik tersebut. Sebab dia akan memalukan pihak apa? Pihak ayah. Jadi ayah tak boleh cancelkan perkahwinan dua orang tu, boleh tolak. Sebab apa? Sebab al-kafa'ah itu juga merupakan hak bagi wali, hak bagi wali. Dan juga zaujah, dan juga berzaujah. Contoh sebaliknya, kita buat contoh sebaliknya. Kita nak Muhammad ataupun kita nak siapa dia, Bakar. Kita nak Bakar menjadi suami kepada anak kita. Anak kita ni hafizahnya, belajar agamanya, afifahnya, mana perangai molek comel. Tak? Muka pun comel. Kita cari tu pula satu muka huduh, satu lagi perangai macam syaitan dan iblis. Tu perangainya. Tak? Ketika itu sekalipun ayah nak, anak boleh cancel. Sebab apa? Al-kafa'ah juga ialah hak bagi anak. Hak bagi anak. Jadi al-kafa'ah hak bagi ayah ataupun wali yang lebih umum, wali, dan juga hak bagi anak wanita tu. Anak wanita, anak perempuan tu lah.
fa idza ikhtalla syartun min syurutil kafaati fala yajuzun nikahu illa idza radiya ma'an fa tasqut. Kalau gugur satu syarat daripada syarat sekufu itu, syarat kafaah itu, maka tidak haruslah bernikah antara bakal suami dengan bakal isteri. Illa idza radiya, kecuali kalau dua-dua setuju. Dua-dua tu kembali kepada siapa? Wali dan juga zaujah. Wali dan juga bakal isteri. Mana anak perempuan kita lah. Tak. Contohlah, kita ni orang kaya. Ataupun yang tu, orang muktamad. Bab-bab kaya ni. Bab agama. Kita molek perangai. Tak. Anak kita pun molek perangai. Kita cari orang yang fasik. Dalam hati kita, supaya orang yang fasik laki tu boleh berubah bila duduk dengan kita lah. Contoh, itu niat kita sebagai seorang ayah. Ataupun sebagai seorang Muslim. Tak? Sebagai seorang tok guru. Molek ke tidak niat tu, kita boleh bincang lah. Kita bawa lelaki tu, anak kita tengok berkenan. Anak kita tahu dia tu fasik, tapi dia berkenan. Dalam hati anak kita pun nak ubah dia. Kita memang berkenan pada dia dah. Jadi dua-dua reda. Kalau ikut tidak sekufu. Sebab apa tidak sekufu? Dia tu orang jahat. Kita ni orang baik. Jadi kalau ikut tak sekufu, tapi disebabkan kita yang memiliki hak kafaah, anak kita yang juga memiliki hak kafaah itu okey sahaja atau setuju untuk berkahwin dengan orang yang fasik, maka tidak ada masalah. Hak tu hak kita. Jadi kalau kita nak cancelkan hak itu, dengan makna tak ada masalah bagi kita, bagi anak kita untuk berkahwin dengan orang yang jahat, orang yang fasik, maka ahlan wa sahlan, itu hak kamu. Tu boleh apa dalilnya? Apa dalil bila mana seorang isteri, seorang perempuan yang akan jadi yang merupakan bakal isteri, dan juga seorang wali, bila mana dua orang ni setuju untuk untuk menggugurkan hak kafaah mereka, maka perkahwinan kekal sah walaupun suami dan isteri tidak sekufu. Ya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam zawaja banatahu min ghairi kuf'in wala mukafi'a lahunna radhiyallahu anhunna. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan anak perempuan mereka tanpa kufu. Nabi kahwinkan anak perempuan mereka. Anak perempuan mereka pula. Nabi kahwinkan anak perempuan Nabi. Ada tak manusia yang sekufu dengan Nabi? Ada tak mana-mana lelaki tak yang keturunan Nabi juga baca Nabi Muhammad? Tak ada. Jadi anak Nabi Muhammad SAW confirm tidak sekufu dengan mana-mana lelaki walaupun sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi itu bukan anak kepada Nabi. Mana bukan keturunan Nabi. Berbeza dengan Nabi Muhammad. Maka tidak sekufu. Tapi Nabi redha, anak perempuan dia pun redha, maka bolehlah berkahwin, tidak ada masalah. Dalil lain, wa amara Fatimata binti Qaisin binikahi Usamata bni Zaidin fanakahathu wa huwa maulan wa hiya qurasyiyyatun walau kana syaratan li sihhatin nikah mutlaqah lama sahha dhalik. Dalil yang kedua, Nabi memerintahkan Fatimah binti Qais untuk bernikah dengan Usamah bin Zaid. Bila dapat perintah begitu, maka Fatimah pun taat. Tak? Tu. Sedangkan tidak sekufu dua orang tu. Macam mana dikatakan tidak sekufu? Usamah ni maula ni bekas hamba. Sedangkan perempuan itu iaitu Fatimah itu ialah Quraisyiyah, keturunan Arab Quraisy. Arab Quraisy ni Arab yang paling tinggi lah level dia, rank martabat dia ketika waktu tu. Jadinya tak sekufu, tapi Nabi yang suruh. Itu dalil kepada boleh. Kalau wali setuju, maka tidak ada masalah. Wali dengan isteri setuju, maka tidak ada masalah. Wa khisalul kafaati sittatun majmu'atun fi qawli ba'dihim. Dan khisal, perkara-perkara jadi iktibar dalam
sekufu itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Okey. Dan diambil iktibar 6 perkara itu pula ketika mana hal akad nikah. Ketika akad nikah tu 6 perkara tu tak okey, maka ketika itu sah nikah. Falau tara'at fi ma ba'du fala tadur. Kalau asalnya okey, contohnya dua-dua tu merdeka, maka kahwin. Lepas kahwin tu suami jadi hamba contoh. Ataupun dua-dua tu orang baik, lepas kahwin suami jadi jahat. Jadi sebelum kahwin kufur dua-dua baik, lepas kahwin seorang tak kufur dah sebab jadi jahat dah. Maka tidak ada masalah, pernikahan kekal dalam keadaan sah. Kekal dalam keadaan tidak terfasakh lah. Mana tadi? Wala yu'athiru wujudu hadhihi al-khisal ma'a zawaliha qabla al-'aqdi. Tidak ada masalah juga kalau biar dulu tu, kita baca atas dulu. Wa khisalul kafa'ati sittatun. Ada perkara-perkara kafa'ah yang diambil iktibar dalam kufu tak kufu ni ada 6. Majmu'atun fi qawli ba'dihim, dihimpunkan dalam sebahagian kata ulama. Apa dia? Syaratul kafa'ati sittatun qad hurrirat. 6 syarat kafa'ah atau syarat kafa'ah itu ada 6. Qad hurrirat, telah ditahrirkan. Yumbika anha baitu syi'ril mufradu. 6 perkara tu diberitahu kepada kamu oleh satu syair, oleh satu buah syair. Apa dia syair yang memberitahu tentang syarat kafa'ah itu? Ni syair dia. Nasabun, pertama nasab, keturunan. Dinun, agama. San'atun, di sini sebut sin'ah. Biasa kita dengar san'ah, wallahu a'lam, boleh jadilah, boleh baca sin'ah. Kerjaya. Hurriyatun, tak, ni harriyah, ni salah lah kot. Hurriyah, merdeka atau hamba. Faqdul uyub, tidak ada aib. Wa fil yasari taraddudu, pada kesenangan. Adakah kaya miskin tu juga dianggap sebagai satu kafa'ah? Itu taraddud. Taraddud maksudnya apa? Ada khilaf lah dalam kalangan ulama kita. Kita akan sebutlah yang muktamad tidak ada iktibar. Yang pertama disebut nasabun. Fal ajami laysa bikufuin lil arabiyyah. Maka orang yang ajam, orang yang bukan Arab, tak sesuai nak kahwin, tidak sekufu kahwin dengan perempuan Arab. Wa ghairul qurasyi laysa bikufuin atau laysa bikufin lil qurasyiyah. Seorang lelaki yang bukan bangsa Quraisy tidak sesuai kahwin dengan perempuan yang bangsa Quraisy, tidak sekufu. Wa ghairul hashimi wal muttalibi laysa bikufin lahuma. Seorang lelaki yang bukan keturunan Hashimi dan juga bukan keturunan Muttalibi tidak sesuai, tidak sekufu dengan perempuan yang keturunan Hashimiyah ataupun Muttalibi. Boleh? Dan kena ingatlah tadi kita sebut diambil iktibar nasab ini, diambil iktibar kafa'ah ini, kufu tak kufu ini selagi mana ayah dan isteri ataupun bakal isteri tidak reda. Kalau mereka reda, maka tidak ada iktibar ni. Jadi hari ni kita tengok orang Arab kahwin dengan orang Melayu, orang Melayu kahwin dengan orang, ialah tidak sekufu lah kalau kita ambil iktibar nasab tu. Arab kahwin dengan orang Melayu tak sekufu, tapi sah. Kerana apa sah? Sebab walinya okey, perempuan tu pun okey, maka sah, tidak ada masalah. Hak kafa'ah itu ialah hak bagi wali dan juga zaujah. Qala al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, syarafun nasabi min thalatha. Kemuliaan nasab itu daripada 3 perkara. Itu menurut al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Pertama, al-intima' ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intima' ni maknanya ada nasab, keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang keturunan Nabi tidak sesuai dengan mereka yang tidak berketurunan dengan keturunan Nabi. Tak. Yang kedua, al-intima' ila ulama, keturunan ulama. Ayah dia ulama, tok dia ulama.
tidak sesuai dengan orang yang tidak keturunan ulama. Yang ketiga, al-intima ila ahli khairi was salah. Yang ketiga ialah anak orang baik, anak orang perangai juruh, tidak sesuai dengan orang yang jahat. Jadi kalau tidak sekufu, tak, kalau wali dia nak cancel nikah tu ataupun perempuan tu sendiri tak setuju, maka kita kena ambil iktibar. Kita kena raikan ketidaksetujuan mereka tu. Tapi kalau mereka kata tak ada masalah lah, tak, hak kami, hak kafaah itu kami gugurkan, maka kahwinlah, kahwin dengan siapa pun, ikut mu lah. Itu yang pertama, nasabun. Yang kedua, dinun, agama. Fal fasiqu laysa bi kuf'in lil afifah. Maka orang yang fasik tidak sesuai dengan perempuan yang afifah, yang baik, yang bukan fasik. Wal mubtadi' laysa kuf'an lis sunniyah. Orang yang mubtadi', lelaki yang beriktikad Allah Ta'ala berjisim, bersemayam, duduk di atas arash, ada tangan, ada kaki, tak, itu mubtadi', tidak sesuai, tidak kufu dengan orang yang berakidah dengan akidah salaf, iaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Begitu. Yang ketiga, ialah san'ah. San'ah itu apa? San'ah ni ialah pekerjaan, ai al-hirfah. Fasahibul hirfah ad-daniyah laysa kuf'an li binti sahibul hirfah ghairi ad-daniyah. Maka orang yang kerja dengan pekerjaan yang hina, dulu-dulu ni, zaman dulu, menganggap kerja bekam tak satu perkara yang hina sebab bermain dengan darah. Maka kalau lelaki tu kerja bekam, dia tidak sesuai kahwin dengan anak kepada seorang yang bekerja dengan kerja yang mulia, businessman ke, kerja lah, dia san'ah ni, hirfah ni, ikut keadaan juga, ikut zaman. Ada waktu kita anggap benda tu hina, ada waktu kita tak anggap benda tu hina. Jadi kita sebut san'ah ni, pekerjaan ni berubah mengikut keadaan, ikut zaman. Disebut dalam kitab kita ni, fakan nasun laisa bikuf'in li binti tajir. Seorang lelaki yang kerja menyapu sampah tidak kufu untuk berkahwin dengan seorang anak perempuan kepada businessman. Wa tajiru laisa bikuf'in li binti alim. Dia businessman, dia nak kahwin dengan anak orang alim, tak sesuai juga. Gitu. Okey. Tidak sesuai itu, walau tarakal hirfata adaniyata fala yazalu ghayra kuf'in hatta tamdi sanatun wa talabbasa bi ghayriha bihaythu zala anhu ismuha wa la yu'ayyaru biha. Tadi kita sebut seorang lelaki yang businessman tidak sesuai kahwin dengan anak kepada seorang alim. Tak, anak perempuan kepada seorang alim. Sekalipun sebab dia tidak kufu. Tajir ni dianggap satu pekerjaan yang hina, businessman ni dianggap sebagai pekerjaan yang hina bila dinisbahkan kepada alim. Bila dinisbahkan kepada alim. Pekerjaan yang hina itu maksudnya tidak sekufu, tidak selevel lah nak banding orang yang bekerja berkeluman dengan dunia ni, dengan apa, bisnes, nak berbanding orang duduk pegang kitab sunnah tiap-tiap hari ngajar kitab apa semua tu. Lainlah levelnya. Dah. Tu sudut apa tu? Pandang manusia begitu. Tak. Jadinya sekalipun orang yang bisnes dia tu tajir tu, tak, dia tinggalkan kerja dia. Dia tinggalkan kerja dia. Lepas tu dia nak kahwin dengan anak perempuan seorang alim. Ketika itu kita sebut kekal dianggap sebagai tidak kufu, tidak sekufu. Sehingga berlalu setahun. Mesti lepas dia tinggal pekerjaan dia tu, tak, mesti berlalu setahun pula. Mesti berlalu setahun. Bila berlalu setahun, dalam keadaan dia bekerja-kerja lain. Contoh dia kerjaan mulia lah. Contoh belajar agama ke, supaya nak jadi sama level dengan binti alim tu. Tak. Ketika itu barulah dianggap sebagai sukufu. Ketika bila? Ketika mana apa dia nama, dia tu, lelaki tu tidak dihina lagi disebabkan dia tu kerja dengan kerjaan yang hina. Boleh faham tak? Kalau tajir dengan binti alim ni macam susah sikit. Kita ambil contoh kanas, orang yang kerja sapu sampah.
dia nak kahwin dengan anak tokek balok, businessman. Tak sesuai lah. Tak. Jadinya kanas itu, orang yang sampah-sampah tu, nak juga ke perempuan tu, dia berhenti kerja. Okey, bila berhenti kerja, adakah jadi kufur? Belum. Nak jadi kufur mesti berlalu setahun dalam keadaan dia tu bekerja dengan kerja lain. Bila dia bekerja dengan kerja lain tu, akhir sekali nama dia, nisbah dia tu telah terputus daripada pekerjaan lama dia, iaitu penyapu sampah. Orang tak panggil dia tu penyapu sampah. Tak. Orang panggil dia businessman, atau orang panggil dia apa? Orang panggil dia businessman contoh. Tak, ketika itu boleh berkahwin. Tu cerita dia. Wal harfatu dani'atu hiya ma dalat mulabasatuhu 'ala al-hitatil muru'ah. Pekerjaan yang hina ialah ma dalat. Satu pekerjaan yang menunjukkan orang yang mulabasah, orang yang sedang bekerja, sedang buat pekerjaan tu. Tak. Allahumma salli ala Muhammad semula. Wal harfatu dani'ah hiya ma dalat mulabasatuhu 'ala al-hitatil muru'ah. Pekerjaan yang hina ialah satu pekerjaan yang bila kita buat dia menunjukkan ke atas rendahnya muru'ah. Dia menunjukkan ke atas jatuhnya muru'ah. Itu. Dan kita sebut tadi, pekerjaan zaman dulu boleh jadi hina, hari ini boleh jadi tak hina dah. Jadi dia berubah-ubah mengikut zaman dan keadaan. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat yang diambil iktibar dalam al-kafaah ialah hurriyah, merdeka. Farraqiqu laisa kuf'an lil hurrah, maka orang yang hamba tidak sesuai kahwin dengan seorang perempuan yang merdeka. Wal atiqu laisa kuf'an lil hurrah al-asliyah, seorang lelaki yang merupakan bekas hamba tidak sesuai kahwin dengan seorang perempuan yang tak pernah jadi hamba. Dua-dua tu dah merdeka. Tak? Cumanya dua-dua tu merdeka, cumanya perempuan tu tak pernah jadi hamba. Laki ni dulu hamba, sekarang merdeka dah. Nak kahwin dua ni boleh tak? Tak boleh. Walaupun sekarang ni dua-dua tu merdeka. Sebab apa tak boleh? Sebab ini tak pernah langsung jadi hamba, seorang lagi pernah jadi hamba. Wal ibratu bil aba' la ummahat. Dalam bab perhambaan kita ambil iktibar daripada keturunan ayah, bukan keturunan mak. Dalam bab perhambaan kita ambil iktibar daripada keturunan ayah, bukan daripada keturunan mak ataupun mak. Boleh? Tu. Apa syarahan dia baca sikit bawah tu, ditulis benda. Fa in kana huwa raqiqan aw atiqan wa hiya hurratul asli fala yukafi'uha. Kalau seorang lelaki tu hamba ataupun bekas hamba, sedangkan wanita itu memang merdeka, tak pernah dia tu duduk dalam keadaan hamba langsung, memang merdeka sejak daripada asal, maka ketika itu tidak kufu. Hamba lelaki tak kahwin dengan wanita yang merdeka, tidak kufu. Ataupun lelaki tu merdeka cuma dia tu bekas hamba, juga tidak sesuai kahwin dengan perempuan yang semenjak daripada lahir sehingga kini dia tu merdeka, maknanya tak pernah jadi hamba. Wa kadzalika law kanat hiya atiqatan wa huwa raqiqan aw takunu hiya lam yamassa abaaha ar-riqqu wa huwa massa abaahu ar-riqqu aw al-aqraba ilaiha min al-aba' lam yamassuhu ar-riqqu wal aqrabu ilaihi minhum massahu ar-riqqu ka an yakuna abuhu thalitha massahu ar-riqqu wa abuha ar-rabi'a massahu ar-riqqu. Berapa kali riqqu diulang tak? Begitu juga tidak sekufu kalau perempuan itu bekas hamba, dulu hamba sekarang merdeka, dia nak kahwin dengan seorang yang masih hamba, juga tidak kufu. Ataupun mak ayah bakal suami bakal isteri tu tak, perempuan dengan lelaki tu merdeka, cumanya ayah bagi lelaki tu hamba. Ayah bagi perempuan merdeka, ketika itu juga tidak kufu. Dua-dua merdeka yang nak kahwin tu, tak pernah jadi hamba pun, tapi ayah kepada lelaki hamba, ayah kepada wanita merdeka, juga tidak memadai, juga tidak sekufu. Tak.
Ataupun gambaran seterusnya yang keempat, gambaran yang keempat ni. Tu. Apa gambaran dia? Dia panjang. Tu nak mikir tu. Apa dia tadi? Perempuan ayah dia, atuk dia, atuk kepada atuk dia, atuk kepada atuk dia. Kita ambil 4 darajat. 4 apa tu orang panggil? Tabaqat. Begitu juga suami. Begitu juga lelaki. Ayah dia, atuk dia, atuk kepada atuk dia, atuk kepada atuk dia. Okey. Isteri, atuk dia, isteri, atuk dia ada yang hamba tak ada. Cuma atuk dia yang hamba ialah atuk yang ketiga. Mana ayah dia, atuk dia, atuk satu lagi. Tu. Atuk yang ketiga tu. Ataupun kalau kita sebut tadi 4 dah. Atuk, ayah, atuk. Semula ayah. Ayah kepada ayah. Semula ayah. Lepas tu atuk. Lepas tu ayah kepada atuk. Lepas tu ayah kepada atuk. Boleh faham Jadi yang perempuan tu kat sini hamba, yang ketiga ni hamba. Yang lelaki nombor 2 hamba. Maknanya yang lelaki tu ayah dia merdeka. Ayah kepada ayah dia hamba. Jadi lebih dekat lah. Lebih dekat hamba, lebih dekat apa tu tabaqat tu dengan lelaki tu berbanding dengan perempuan. Perempuan jauh sikit. Nak sampai kepada atuk dia hamba tu jauh sikit perempuan. Ketika itu juga tidak memadai, tidak sekufu untuk lelaki dan perempuan itu bernikah dan berkahwin. Yang kelima, faqdul uyub. Faqdu al-uyub. Hilangnya aib, tidak adanya aib. Fi salasati uyubin lahuma, pada 3 aib yang dimiliki oleh kedua-duanya, iaitu az-zawjatu wal wali. Al-haqqu, hak wali dan juga hak zaujah. Aib ni ada 5. 3 daripada aib itu milik zaujah dan juga milik wali. Dengan makna apa? Kalau ada salah satu daripada 3 aib ini pada bakal suami, maka isteri boleh tolak, ataupun isteri boleh tolak sekalipun wali setuju, ataupun wali boleh tolak sekalipun isteri setuju. Contoh, wanita itu bawa seorang lelaki gila. Lelaki gila. Nak kahwin dengan lelaki gila tu, tak tahu perempuan tu sihat tapi mungkin nak jadi gila juga. Dia nak kahwin dengan perempuan gila. Jadi ayah dia kata, buat apa cari yang gila? Mu nak malukan aku ke? Tak. Jadi ayah ada hak untuk cancelkan nikah. Sebab kalau dia kahwin yang gila, rasa malu tu akan turut dirasai oleh ayah dia. Oleh ayah perempuan tu. Jadi ayah boleh cancel nikah. Atau sebaliknya, ayah cari seorang suami yang gila untuk anak. Anak tak nak. Juga boleh. Boleh pada sudut apa? Boleh pada sudut anak tak nak, anak menolak tu boleh. Menangkan anak. Okey, jadi 3 aib ini berkongsi pada bakal isteri dan juga wali. Apa 3 tu? Gila, sopak dan juga sakit apa? Kusta. Kalau dicari calon suami yang memiliki salah satu daripada 3 sifat, maka pernikahan itu boleh ditolak, boleh di-cancel oleh bakal isteri ataupun si wali. Okey. Wa amma fil jubbi wal innah falaha az-zawju. Falaha az-zawju al-haqqu biha. Adapun 2 aib lagi. Apa dia aib itu? Al-jubbu. Al-jubbu ni apa? Al-majbu apa? Al-majbu kemaluan tak ada. Tu kemaluan tak ada. Tengok sikit depan ni. Tu ahkamun nazar hilang dah kitab ni. Cabut habis dah. Kita ingat dah insya-Allah. Apa tu nama tadi? Al-khisi telur tak ada. Ni al-majbub ni yang batang kemaluan tak ada. Yang batang kemaluan tak ada. Wal innah ni ada. Telur ada, batang kemaluan ada, lelaki tu. Cuma tak boleh nak function, tak syagal, rosak, tak boleh nak apa, naik. Tu innah. Jadi 2 aib ini hak isteri. Dengan mana kalau
bakal isteri itu cari suami yang tak ada batang kemaluan, ada telur je. Ataupun dia cari suami yang sakit mati pucuk. Tak. Jadi ayah kata, aku tak boleh mu cari tok lelaki lagu ni, aku nak cucu. Mu kahwin dengan lelaki lagu ni, tak dapat cucu lah aku. Tak. Okey. Jadi wali tak setuju, tapi anak sayang sangat kepada lelaki tu. Dia kata tak apalah abang, kita kahwin daripada kita ikhtiar lah. Tak, usahalah lagu mana cara pun. Ketika itu menang ke isteri, sebab hak istimta' ambil kesedapan daripada kemaluan suami tu ialah hak isteri. Mu wahai lelaki, wahai wali, mu tak ada sangkut paut benda dengan batang kemaluan apa tu, dengan kemaluan bakal suami anak kamu tu. Mu tak nak rasa benda-benda situ. Anak mu yang akan apa tu, akan ambil kesedapan mu kan, kalau molek. Jadi sekarang ni dia tak nak. Dia rasa dia redha untuk lelaki dia lagu tu, maka ikut dia. Tak. Na'udzubillah lah daripada penyakit ni. Ya lahwi. Nombor 6. Al-yasaru tu apa? Senang. Senang. Tak? Orang ini lah ni. Tak? Bak duit kak. Epes ni. Al-yasaru ay al-ghina wal mu'tamadu annahu laysa min syurutil kafa'ati li anna al-mala ghadin wa dhahibin fala yaftakhiru bihi ahli al-muru'at. Al-yasar, kesenangan. Yang mu'tamad, kesenangan bukan dikatakan sebagai syarat kafa'ah. Contohlah, bakal suami, bakal isteri doktor, gaji 5,000 sebulan, 4,000. Tok lelaki kerja sapu sampah, gaji 1,500 sebulan. Adakah dia anggap sebagai sekufu? Kalau yang lain tu okey, masalah pada kesenangan sahaja dia dipanggil sebagai sekufu, mengikut pendapat yang mu'tamad. Kerana apa? Li'anal mal, kerana harta tu ghadin wa zahib, datang dan pergi. Fala yaftakhiru bi ahli muru'at ya rabbi. Orang yang ada maruah dia tidak beriftikhar, berbangga-bangga dengan harta. Disebut dalam bawah tu walil allamati mar'i tak baca dia, Al-Hambali, seorang ulama mazhab Hambali, disebut apa? Qalu, mereka ulama katakan syaratul kafa'ati sittatun, syarat kafa'ah itu ada 6. Fa ajabtuhum, dia ni fa ajabtuhum, maka aku jawab kepada mereka yang berkata sebegitu. Maknanya aku jawab kepada ulama yang kata kafa'ah tu ada 6. Qad kana hadha fi zamanil aqdam. 6 tu zaman dulu-dulu tu, zaman kuno. Amma banu hadha zaman fa innahum, adapun orang hari ni mereka apa? Fa innahum la ya'rifu siwa yasari dirhami. Orang hari ni dia tak kira 5 tu, tak kira. Dia ambil je hak duit. Anak dia fasik ke tak fasik, apa tu, bakal suami tu fasik ke, bodoh ke, jahil ke, tak hati sembahyang ke, yang penting ada fulus masuk, tak ada masalah, boleh kahwin dengan anak aku. Mahar 100,000 ringgit, tapi bodoh, jahil beragama, hidup berapa tahun dah, 30 tahun 40 tahun dah kat dunia. Dia nak buat lagu mana? Faham tak? Manusia dia ambil iktibar benda tu sebagai apa? Kayu ukur. Allah Ta'ala ada maha adil. Dia sebut inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bila sebut lagu tu, hak fakir ke, hak miskin ke, hak kaya ke, boleh belaka capai kemuliaan di sisi Allah, sebab dia berkait dengan hati. Kita tak boleh bincang pasal tasawuf sangat, kita bukan ahli tasawuf. Berapa jam? Dan satu lagi dah berapa jam? 11 dah berhenti. Lepas ni kita masuk rukun yang ketiga, iaitu az-zawju. Rukun yang ketiga bagi akad nikah ialah az-zawju, suami. Dan disyaratkan bagi suami itu beberapa syarat supaya akad nikah itu sah. Berapa syarat disebut dalam kitab ni? 7 syarat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.